kita boleh mulakan belajar hadis ya hari ini. Hadis 1485, nombor hadis ya, bukan muka surat. Nombor hadis 1485. Baik ya, siapa nak mulakan baca boleh buka mic ya. Sebab kalau buka semua nanti bising. Siapa yang nak baca boleh buka mic. Kejap ya. Okey. Siapa nak baca? Silakan. 1485. Okey, sila. Ya, 1485 catatkan ya. Satu 1485 hadis sah. Matan diperintah seorang anak berbuat sesuatu yang dapat meredokan ibu bapanya. Hukum sebagai satu ketentuan dalam braket wajib dan haram dalam braket. Wajibnya itu ya ada hukum dua, wajibnya ada, haramnya pun ada ya. Jadi wajibnya itu kalau mana kita ya menjadikan orang tua kita redha, senang ya, itu maknanya wajib kita sebagai anak. Tapi haramnya ya kita durhakai dia ya, melakukan kekasaran kepadanya, itu ya jatuh kepada haram. Jadi ketentuan tu ada wajib, ada haram terhadap orang tua ya. Baik ya, seorang anak yang membuat orang tuanya murka kerana dirinya, maka Allah pun akan memurkai anak tersebut. Dan seorang anak yang membuat senang dan gembira hati orang tuanya, maka Allah redha pada perbuatan anak tersebut. Ini dikatakan ada wajib, ada haram. Baik ya, kita teruskan lagi kepada hadis selanjutnya 1486, silakan. 1486. Muttafaqun.
Nah, baik. Mana dia? Dari Anas, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabda dari Tuhan yang di tangannya, maka Muhammad SAW mengatakan Allah akan membuat baginya apa yang sama dengannya. Ya. Baik ya, catatkannya 1486 hadis sah. Matan, diperintah kita berbuat terhadap tetangga apa yang kita suka. Untuk diri sendiri. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi dalam hadis ini adalah mengenai akhlak, yaitu tentang tetangga. Jadi seorang tetangga yang dikatakan benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya ialah seorang tetangga yang berbuat baik kepada tetangganya. Seperti halnya ia senang diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Jadi nak jaga hati tetangga. Kita ni masing-masing ada tetangga. Tetapi bagaimana kita, sikap kita terhadap tetangga. Kalau kita contohnya kita suka laman kita bersih, jadi macam itulah tetangganya pun suka laman dia bersih. Tapi malangnya pokok mangga kita besar, dahannya sampai kepada laman jiran, Jadi hati jiran ni kita tak tahu sakit, dia tengok sampah banyak, kan? Sampah pokok tu banyak, jadi jiran tu sakit hati dia, tapi dia tidak nak menunjukkan sakitnya. Tapi kita ni kena fahamlah macam mana kita sendiri suka laman kita bersih, dia pun ada sikap macam tu. Sebab itu kalau dahan-dahan itu pergi ke jiran tu, nak jaga hati jiran, kita potong dahan-dahan tu, supaya tidak mengganggu jiran kita. Tapi kalau seandainya diajak berkongsi, kalau buah, anggap setuju tak kalau ni pokok ni apa, biar dia sama-sama dapat. Kalau buah tu ambillah contohnya. Kalau dia setuju, berkongsi buah, okeylah, tak ada apa. Tapi kalau dia tak senang, kita kena buang jugalah. Biar dahan tu ke rumah kita. Dan apa-apa jugalah, bukan hanya sekadar pohon, tapi kita punya kata-kata, kita punya perbuatan, kalau boleh jangan menyakitkan hati jiran. Sebabnya memang beratlah kalau kita tengok adik-adik berkaitan dengan jiran. Kadang Nabi katakan bagaimana jiranmu, kadang kalau jumpa sahabat tu, bagaimana jiranmu, kalau orang pindah dia kata bagaimana jiranmu. Dia tanya jiran dulu. Kenapa dia tanya jiran? Sebab kalau jiran tu baik, lebih baik daripada saudara. Sebab saudara kadang jauh. Maka jiranlah yang perlu mengambil titik berat apa hal berlaku. Sebab itu nak kena jaga hati jiran. Macam mana kita jaga hati kita, macam itulah kita jaga hati jiran. Kalau kita ada dusun luas, contohnya hari-hari bau durian rumah kita, ulu-ulu lah. Contohnya kita banyak buahan daripada dusun kita, ulu-ulu lah jiran, macam itulah. Cara silaturahim kepada jiran.
Dan banyak lagi lah kalau nak ditafsirkan tentang ya, macam mana nak ya, menjaga hati jiran ini. Sebab nampaknya ya, berat ya, kita berjiran, nah, tanggungjawab kita juga berat. Kadang kita baik, jiran kita tak baik. Berlaku juga macam tu. Kita elok, tapi jirannya tak elok. Ya. Ada kes-kes kadang kita tengok, ialah pernah saya pergi rumah seseorang tu. Yang dia rumah teres ya. Jadi tengok-tengok dengan jiran tu berlangsi kain batik. Ini daripada atas sampai bawah dekat luar tu. Ya. Kalau cantik tak apalah, ni punya langsi tu, langsi kain batik. Ya. Kain batik disambung-sambung tu, jadi langsi ke rumah sebelah tu. Jadi rupanya dia jiran sebelah tu tak elok ya, dengan jiran ni. Jadi diletaklah langsi kain batik macam tu. Nampak sangatlah ya. Jadi susahlah kalau kita berjiran macam tu, apa-apa hal ya. Kita nak buat kenduri kendara ke, nak buat apa ya, jiran tak baik, susah ya. Ya. Dalam segi hal berbuat baik sama. Macam Nabi juga berjiran dengan Yahudi. Ya. Jadi dalam segi hal berbuat baik sama, hanya kita tidak campur dalam segi akidah lah. Segi akidah ke ibadat, ya, kita tak masuk campur lah. Tapi kalau dalam segi kejiranan, ya, hulu menghulu, buah-buahan, contohlah, itu sama. Ya. Nabi juga berjiran, tapi jiran dia jahat. Ya, diceritakan jiran tu jahat. Jadi ya, orang Yahudi tu hari-hari campak sampah ke laman Nabi. Ya, diceritakan ya, tapi Nabi buang. Ya, Nabi tak adalah marah. Nabi buang, hari-hari dibuang. Macam itulah kerja Nabi. Memang dia marah tu ditunjukkan, dia campak sampah di laman Nabi. Ya, itu tanda dia tak senang berjiran dengan Nabi. Tapi Nabi buat tak kisah. Jadi buang. Sampai satu ketikanya Nabi nak buang, tak ada pula, cuti pula, ada cuti pula. Ya, nak buang sampah tu tak ada pula sampah. Ya. Jadi tengok-tengok 2-3 hari pun tak dibuang juga. Tak ada sampah lagi. Jadi Nabi pula yang risau. Rupanya didapati jirannya sakit. Ya. Sakit. Ya. Orang Yahudi itu sakit. Ini Nabi ziarah. Ya, Nabi ziarah dia. Ya, disitulah akhlak Nabi, sehingga orang Yahudi itu ya, kira bahasa kita tabik lah dengan Nabi. Ya. Dia punya selama ni Nabi tak pernah sakiti dia, dia yang sakiti Nabi. Jadi dia terasa. Ya. Itulah sikap Nabi SAW. Ya. Baik, kita teruskan lagi. Siapa nak baca? Okey, sila.
Ya. Baik, catatkan ya, hadis 1487, hadis sah. Matan, berzina dengan istri tetangga. Berzina dengan istri tetangga termasuk dosa yang besar. Hukum haram. Oleh kerana bab yang kita pelajari adalah bab akhlak. Jadi ya, dengan diletakkan terutama ialah tentang tetangga. Ya, jadi ya, perbuatan yang berzina dengan isteri tetangga itu adalah termasuk ya, dosa yang besar. Dan diterangkan sini ada 3. Ya, mengikut hadis ini ada 3. Ya, yang mana orang bertanya, ya, mana dosa yang paling besar? Nabi hanya menjawab, ya, engkau jadikan sekutu untuk Allah, sedangkan kau tahu ya, dia menciptakanmu. Jadi itu termasuk dosa besar, artinya mempersekutukan Allah. Yang kedua, ditanya lagi ya Rasulullah, engkau bunuh anak kamu, takut nanti makan bersama kamu. Kalau dalam Al-Quran, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut kelaparan. Ya, kata Allah, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki mereka dan akan kamu. Jadi sebenarnya yang memberi rezeki itu ya Allah. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut kelaparan. Dalam hadis ini, ya, takut nanti dia makan bersama kamu tak cukup. Jadi dibunuhlah anak itu. Ini jahiliyah. Sebab itu zaman jahiliyah mereka melakukan demikian. Datangnya Islam, ya, kalau buat macam itu termasuk dosa besar. Ya. Baru yang ketiga, ya, kerana baik dengan jiran sampai dia berzina dengan jirannya, itu adalah termasuk dosa besar. Ya. Baik ya, sambung lagi 1488. Siapa nak baca pula? Silakan. Buka mic ya. Mic tak buka tu. Siapa nak baca? Raja baca. Raja tak baca lagi. Mic buka. Yes. Ya, carikannya 1488 hadis sah. Matan, dilarang memaki orang lain. Dilarang memaki orang lain. Hukum haram.
Haram. Haram. Haram. Baik ya. Dalam hadis ini ya memanglah satu perkara yang dikatakan ganjil bila didengar ya oleh mereka. Sebabnya ya Rasul ya, melarang memaki ibu bapa. Ya, sebab ia termasuk dosa-dosa besar. Jadi adakah orang maki orang tua? Ya, kita pun jarang jumpa orang memaki orang tuanya sendiri. Jadi sebab itu ditanyakan oleh sahabat, ya. Adakah orang memaki kedua orang tuanya? Ya. Ya Rasul ya. Bila seorang maki orang lain, lalu ia maki ibu bapanya dan maki ibunya. Jadi contohnya, ya, kalau kita bergaduh dua orang, ya, si A dengan si B. Si A bila bergaduh dia maki mak si B. Ya, ataupun memaki ayah si B. Ya, maka si B pun memaki ayah si A. Ya, jadi maki memaki, nampak? Ya. Jadi di situ rupanya berlakunya nama memaki. Sebab itu time bergaduh tu kita jangan maki orang tua dia. Nanti dia pula maki orang tua kita. Jadi itu yang dikatakan oleh Nabi. Logik. Ya? Memang logik. Ya? Bila seorang itu maki orang tua, maka dia pun akan maki orang tua kita. Macam tu. Ya? Jadi jangan buat macam tu. Itu yang dikatakan haram. Ya? Baik, faham ya. Baik, sekarang ni kita teruskan 1489. Baik, siapa nak baca pula? Sila. Paupa. Layalin. Yabda'u. Ya. 1489 catatkan hadis sah. Matan dilarang bermusuhan dengan saudara seagama lebih dari 3 malam. Hukum haram. Kenapa Arab sebut malam? Sebab malam hari bermula dari malam. Ya. Kita jarang kita sebut guna malam, kita 3 hari. Macam tu. Ya. Jadi Arab dia sebut 3 malam. Sebabnya hari bermula dengan malam. Buktinya, ya, kalau besok kita tahu raya, ya, malam ni ada tarawih lagi tak? Tak ada. Jadi artinya malam tu dah raya dah. Ya, sampailah esok. Macam tu. Ya. Itu dikatakan ya bermula malam. Ya. Dalam Quran pun sebut walaili iza yaksha. Demi malam. Ya, apabila ia sudah gelap. Atau sudah menyelubungi. Jadi menunjukkan malam dulu. Baru wan nahari iza tajalla. Dan siang apabila sudah menunjukkan cahayanya. Jadi itu dikatakan 3
hari. Maknanya kalau bergaduh, ya, bergaduh tak boleh lebih daripada 3 hari bahasa kita, 3 hari. Ya, bila berjumpa, seorang ni berpaling sana, satu orang ni berpaling sini. Ya, tapi yang sebaiknya wa khairu mallazi yabda'u bisalam. Yang sebaik-baiknya ya orang yang mulai salam. Siapa yang sejuk dulu, dia bagi salam. Nah, ya, itu yang terbaik. Baik, seorang muslim dengan muslim lain tidak boleh saling berseteru atau bergaduh, ya. Atau saling tidak menyapa. Bila bertemu di tengah jalan, yang seorang memalingkan wajahnya ke kanan dan seorang lagi memalingkan wajahnya ke kiri, ya, kerana membenci saudaranya itu. Tetapi orang muslim yang baik ialah yang bila bertemu dengan saudari muslim, dia mulai dengan salam. Tapi kawan tu tak nak jawab. Masih lagi bengkak lagi, ya. Tak nak jawab. Tak apa, kita dah mulakan salam dengan dia, ya. Dia tak jawab, tak apa, ya. Sampai bertemu lah, ya. Kalau bertemu baru bagi salam, ya. Masalah tak bertemu, ni nak macam mana, ya. Ya. Itu cerita madu panjang juga kan, ya. Sampai kadang sampai mati pun tak salam lagi, ya. Ya. Memang betul, dia cakap memang senang, ya. Jadi ya, maknanya yang dikatakan terbaik siapa yang mengalah. Yang terbaik siapa yang mengalah itu saja, ya. Terpulanglah kat dia. Mana yang terbaik itu siapa yang mengalah, mana yang yang hati dia terbukalah, macam tu. Saya tak kisah, ya. Dia itulah, macam itulah bahasa dia. Saya tak kisah, dia ya, macam itulah. Jadi mana yang terbaik lah. Yang terbaik itu siapa yang tak kisah. Itu yang terbaik lah maknanya. Kalau dia jumpa pun dia boleh bagi salam contohnya. Itu yang terbaik lah. Macam tu lah. Ya. Maknanya yang kata ya saya tak kisah tu, maknanya itu yang terbaik lah. Ya, dia saja yang tak nak bertegur, dia saja yang tak nak jumpa. Dia saya berdengki, kan? Yang itu yang baik. Ya. Itulah. Tak rasa kan? Kalau rasa, baru tahu. Ya. Ini ya. Yalah. Maknanya ya, nak dikira kalau nak berdengki, sampai bila kita nak berdengki, kan? Yang sakit juga kita. Habis tu kita baca wa min syarri hasidin iza hasad. Ya, kita berlindung Allah daripada orang yang dengki apabila dia berlaku dengki. Rupanya kita yang baca, kita yang dengki sangat. Macam mana tu? Kan? Iyalah, ya. 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 Maknanya ya, benda ni memang berlakulah, ya. Buat salah ke apa dan memang sampai atas pangkat memang tak bertegur. Tapi takkanlah selamanya kita berkeras hati juga, ya. Bila kita fikirkan innamal mu'minuna ikhwatun,
Sesungguhnya tidak lain orang mukmin bersaudara. Jadi macam mana kita nak jadikan orang mukmin tu bersaudara? Ya. Ha. Kalau dia teruskan berdengki dengan kita, tak apa. Itu tak salah kita. Hati kita kena lembutkan. Kita insafi diri kita, ya, kita taubat dengan Tuhan, ya, istighfar dengan Tuhan, itu dia. Ya. Orang tetap dengki, memang tak lari lah dengki. Ya. Ini cerita apa? Engkau dah ambil laki aku, tapi engkau pula yang dengki kat aku. kan tak patut lah macam tu lah bahasa dia, kan? Kan? Baik, ya, kita teruskan 149. 14 apa tu? 90. Kosong, ya? Okey, silakan. Sila. Okey. Ringankan sikit sedekah. Itu dah sebut Arab dah sedekah. Okey. 1490 hadis sah. Matan dianjurkan menunjukkan kebaikan. Saya ulang, dianjurkan menunjukkan kebaikan dalam semua urusan, ya. Nokta. Hukum sunnah. Dalam bracket, kalau berbuat kebaikan maka ia itu wajib. Tutup bracket. Kalau berbuat kebaikan maka iaitu wajib. Jadi larangannya kan buat kejahatan. Jadi kebaikan itu adalah dituntut. Jadi wajib. Baik, ya, saya mak semula. Hadis ini pendek. Dikatakan kullu ma'rufin shadaqatun. Pendek ya hadisnya. Kullu ma'rufin, tiap-tiap yang, ya, perbuatan yang baik, shadaqatun, adalah sedekah. Jadi sedekah tu kita fikirkan hanya benda, ya, tapi ya tetap perbuatan yang baik, ya, semua sedekah. Ya, sehingga orang sesat nak minta tunjuk jalan, kita tunjukkan, itu juga dikatakan sedekah. Ya. Baik. Sedekah bukan sahaja berupa harta atau wang atau benda, ya, tetapi sedekah dapat diberikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang baik. Ya. Setiap orang yang berbuat baik kepada orang lain dalam bentuk apapun dinamakan sedekah. Ya. Itu, ya, menurut syarak lah. Ya. Tapi ya, kadang kita fikirkan, saya mengajar, contohlah saya mengajarkan dia selawat, ya. Kan baik tu selawat tu. Memanglah baik. Selawat tu, ngajar selawat tu baik. Tapi selawat tu bukan selawat daripada Nabi. Ya, yang kita ajar ni selawat yang direka, bukan daripada Nabi. Jadi kita ngajar tu bukan satu kebaikan lagi. Itu maknanya satu kemungkaran yang kita buat. Sebab kita dah mengatasi daripada selawat yang diajarkan oleh Nabi. Nanti orang tu amalkan selawat tu.
Ya, sedangkan ya, selawat yang diajarkan oleh Nabi ditinggalkan dan lebih utama pula selawat tu. Contoh. Ya. Maknanya itu semua adalah ya selawat-selawat rekaan. Ya. Rekaan tu banyak dilahirkan selawat-selawat ini daripada golongan-golongan ya golongan-golongan tarekat. Ya. Golongan sufi yang disebut sufi lah, tarekat lah. Itu dia ya melahirkan ya selawat-selawat sedemikian. Dia mencipta selawat sendiri. Untuk apa dia cipta? Supaya trademark kepada golongan dia. Kalau orang baca selawat tu, itu kita punya geng lah kiranya macam tu lah. Ya. Jadi kita kena sebenarnya dia utamakan selawat yang kita utamakan yang kita baca dalam tahiyat. Semasa solat, itulah selawat yang diajar oleh Rasulullah SAW. Itulah yang asli. Dekat YouTube banyak Ustaz. Macam-macam Ada ada buku tu, buku selawat tu pun saya tengok dekat 100 macam selawat. Kan? Tafriziyah, Kamiliyah, ya. Kemudian apa lagi? Azamiyah. Azamiyah ni biasa dalam di negeri Sembilan ni tarekat Naqsabandi, ya, tarekat Ahmadiyah, ya, Ahmadiyah. Dia selawat Azamiyah itu pun rekaan juga. Ya. Kemudian ya, yang selawat yang selalu orang amalkan, ya, selawat syifa, ingat tak? Selawat syifa, kan? Selawat syifa tu bukan daripada Nabi. Kalau kita amati makna dia tu seolah-olah ya Nabi yang memberi kesembuhan, bukan Allah, kan? Jadi yang kita orang ya amalkan sangat selawat syifa. Kau baca selawat syifa ni, ya. Betul. Suara sedap-sedap, kita pun seronok dengar, kan? Jadi kena hati-hatilah. Memang benda tu baik. Tapi baik kita sudah buat satu kemungkaran atau bid'ah yang bukan diamalkan oleh Rasul. Ya. Kalau kita yang dikatakan ucapan yang baik, misal kata kita katakan apa ni, contohnya dia tanya mana rumah si Fulan. Oh, rumah si Fulan tu 3 daripada rumah saya ni, nombor 3 tu. Itu dikatakan kalimah yang baik. Maknanya itu sedekah. Ya, kita menunjukkan jalan seorang. Ya, tapi gini, kita mengajarkan satu syariat. Faham tak? Satu syariat. Nabi kan syariat dah lengkap. Kita ajarkan satu syariat yang bukan diajarkan Nabi. Kita buat satu syariat atau peraturan. Itu yang dikatakan situ. Ya. Kita nampak baik, tapi khawatir kita mengajarkan orang mengamalkan. Ya, dalam benda tu menyalahi, bukan syariat. Kita ajar pada orang lain lagi, itu bukan dapat pahala pun. Ya, tak betul, kita pula dapat dosa mengajarkan orang lain pula. Ya, dosa bertimpa-timpa. Ya. Ya, mana dia setuju? Nak buat macam mana? Dia setuju majlis-majlis tu daripada majlis rock, kata dia. Daripada majlis rock datang, lebih baik majlis selawat apa, kata dia. Dia kira macam tu. Ya. Daripada majlis rock ni, kan? Lebih baik majlis selawat. Dia fikir macam tu lah. Kan? Tapi bagi orang yang kita tahu masalah ya
kemungkaran atau menambahkan syariat-syariat yang bukan daripada Nabi, ini yang masalah dia. Tapi kalau seandainya ia hanya sebagai satu nyanyian nasyid, ya, nyanyian nasyid, ya, memuji Rasul, nasyid-nasyid itu tak adalah salah. Ya. Tapi kalau benda tu sampai ada satu nasyid tu, sedap nasyid tu, tapi nasyid tu ada syirik. Orang tak tahu. Ya Rasulullah aghizna. Ya, ada nak satu lagu tu kan. Tapi yang menyuarakan tu sedap orangnya, ya kan? Itu bab kata ajar tadi. Ya. Ya Rasulullah tu, ya Rasulullah aghizna, dia punya bahasa dia tu. Aghizna. Mana wahai Rasulullah, tolonglah kami. Bantulah kami. Jadi dia minta kepada Rasul. Bukan minta pada Allah. Ya. Ya. Bukan diminta pada Allah, tapi diminta pada Rasul. Itu orang tak faham seni kata dia syirik, tapi dia gunakan bahasa Arab. Ya, kemudian dengan suara perempuan yang menyanyikan tu suaranya pun sedap, ya. Ya. Jadi kita pun terseronok dengar. Sejuk dengar. Tapi itulah. Itu maknanya bukan ma'ruf. Ma'ruf ni lawannya mungkar. Ya, itu bukan ma'ruf tapi mungkar. Ya, merosakkan akidah. Baik, ya. Lagi sambung, siapa nak baca? Silakan. Ya. Makanan manisan. Baik, ya, 1491, ya, catatkan hadis sah. Matan dia. Bermanis muka. Kita terbalikkan. Bermanis muka, matan dia. Bermanis muka terhadap seseorang dianggap sebagai kebaikan. Ya. Kebaikan, ya. Okey, hukum. Hukum, ya, nadib. Nun dal yaba. Nadib. Nun dal yaba. Yaba. Bunyinya nadib. Dalam bracket, kerana soal keduniaan. Kerana soal keduniaan. Baik, ya, contohlah. Ya, kalau kita jumpa kawan, contoh. Ya, kita jumpa kawan. Kita senyum. Tapi kawan ni masam je. Apa perasaan kita? Ya. Kita jumpa kawan, kawan tu senyum, kita senyum kat dia tapi dia masam kat kita. Ya, apa perasaan kita? Senang tak? Mesti berkata-kata, tentu berkata-kata juga kan. Apa sebabnya dia masam je, kan? Jadi itu dikatakan bahawa, ya, senyum itu juga satu sedekah. Ya. Jadi bila orang jumpa kawan, ya, kawan kita senyum, dia pun senyum, kan satu, ya, kebaikan di situ.
tidak ada prasangka buruk. Tapi kalau dia masam, kan ada prasangka buruk jadinya. Ya, apa masalahnya? Ya, apa salah kita? Ya. Dah 3 kali dah saya jumpa dia. Ya. Tak pernah senyum, masam ya. Kan? Jadi contoh-contoh macam tu. Sebab itu ya hal yang Nabi katakan jangan perkara yang remeh-temeh macam ni pun kamu abaikan kepada saudaramu. Ya. Dengan berwajah apa? Tunjukkan dengan berwajah manis. Wajah manis. Ya. Kan berwajah manis ni kan menyenangkan. Ya, menyenangkan saudara. Apalagi kata siapa? Kata Umar kata Umar. Dia bagi resepi meniaga. Umar ni dia bagi resepi orang berniaga. Hendaklah kamu hendaklah kamu berlembut lidah dan bermuka manis. Artinya orang niaga mesti ada 2 ciri ni. Pertama, lidah lembut, mana peramah. Ya. Yang kedua, dia muka manis menyenangkan orang yang datang. Barulah seronok orang nak membeli, kena apa kan. Ini tanya barang, nak tak nak je cakap. Ya. Kan, jadi tak ada langsung dikatakan kemesraan. Tak ada kemesraan. Jadi kita pun rasa tak senang nak beli. Macam itulah bahasa. Tak senang nak beli. Kemudian masam je muka. Ya, bayangkan. Ya. Tak pernah senyum. Jadi Umar kata 2 resepi ni kalau siapa nak meniaga, dia mesti ada 2 ciri ni. Pertama, muka lembut, muka manis, lidah lembut. Itu 2 ciri untuk tak payah nak pakai pelaris-pelaris, tak payah. Ya, buat syirik ya. Jadi itu ya, gunakan 2 saja cara, iaitu ya, siapa nak niaga dia kena peramah, satu, pandai cakap lah, peramah. Ya, jadi orang senang, ya, orang tanya jawab. Ya, kemudian ya, muka pun manis. Itu resepi dia. Ya. Tapi kalau seandainya jenis orang ni dia tak reti nak senyum, ya, tak reti nak senyum. Ya, ada setengah orang macam tu. Tak reti nak senyum, tak peramah. Berat mulut kata orang. Ya. Boleh, tapi dia kerja jaga minyak. Kat stesen minyak. Dia masam pun orang beli minyak juga. Ya. Biar. Kalau dia kat stesen minyak tak apa. Orang apa pun datang juga. Ya, walaupun dia masam pun orang beli minyak juga. Ya. Itu kat stesen minyak boleh. Ya. Jenis orang yang tak tahu senyum, yang tak kerti nak apa. Ya. Orang ulu duit 50 isi minyak. Tak ada cakap apa pun, ulu duit 50 isi minyak. Terus isi. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan barang-barang, ya, itu kena ada 2 hal ni lah. Ya, muka nak kena manis, ya. Lidah nak lembut, itu peramah. Ya. Restoran pun, kerja restoran pun kena ada 2 ni juga. Tak boleh masam ya. Ya. Maknanya yang tidak melampau. Maknanya lelaki wanita sama juga. Maknanya kalau bidang perniagaan, dia mesti nak ada 2 ciri ni, tapi janganlah melampau-lampau sangat. Ya. Ya. Macam itulah. Ya. Kan ada. Macam mana? Itu diistilahkan apa?
apa namanya, kalau apa, gedik-gedik. Gedik-gedik kan tak boleh lah. Ya. Kalau gedik-gedik tu tak masuk lah dalam hal ni. Ya, itu bahasa dia gedik-gedik. Tu tak masuk. Yalah. Bukan yang macam tu jenis gedik-gedik tu, ya. Ya. Hmm. Itulah, ya. bila bila bi- bila dari sepanggil abang tu nak beli sekilo jadi 3 kilo pula. Ya. Ya. Itu masalah dia tu. Ya. Ya. Ha. Oh, kedi. Tapi ialah i- patutlah rajin ada lawan dekat Indonesia. Macam itulah kan. Ada lawan golf dekat Indonesia. Eh? Ha. A- ada satu ni, Mak Datin dah arwah dah Mak Datin tu. Ya, dia laki dia ni main golf. Ya. Dia ni sentiasa mengiringi dia main golf. Kan? Memang tak bagi peluang betul laki dia nak melayan KD-KD tu. Ya. Sampai sampai tua tu terkedek-kedek nak jalan pun sakit lutut kan. Ya, yang Mak Datin ni ikut juga. Ya. Ya. Ha, iya. Ha. Isteri. Tak pandai pun belajar juga. Tak pandai main golf, belajar juga main golf. Eh. Sebab yang sudah-sudah memang macam itulah yang berlaku cerita-cerita dia. Ya. Main-main golf ni lain golfnya lagi. Ya. Dah jauh pula dia punya apa ni perjalanan. Kan macam itulah. Ya. Satu 1491. Oh, yang asas sah. Baik lagi? Ada lagi ya? Okey. Ya, betul. Hmm. Tak tuduhlah semua. Ya, mana yang ada iman tu, yang kuat iman tu, tak adalah ke situ arah dia. Tapi masalah ni penggodanya kuat. Ya. Ada satu apa padang golf di Damansara, Damansara. Apa nama Damansara? Lepas Damai sana. Damansara apa tu? Ada satu padang golf itu, ya. Di situ KD-KD orang Indonesia. Ya. Tiap tahun kena ganti. Ya. Asyik membusung ya. KD-KD dia. Kan? Kena ganti. Ya. Itu cerita benar tu. Ya. Ya. Perempuan. Tak. Banyak isu lah. Masalahnya bukan siang saja, malam pun kadang boleh dibawa ke mana. Itu masalah dia, ya. Itu yang banyak berlaku. Baik ya. Satu lagi. Dah time ya? Okey, tak apa. Cukuplah. Cukup dulu. Sampai situ dulu. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Dan kita sudahi dengan
Doa sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim.